Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. إلى شرف النبي رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah, dan selawatkan dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengku Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua yang dikasihi Allah Ta'ala yang baru bersama, insyaAllah seperti biasa mulakan ya masing-masing dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita bersama, yang kita lalui bersama malam ini, insyaAllah dipermudahkan Allah Ta'ala untuk beralih kefahaman, insyaAllah Ta'ala, amin. Baik, sama-sama jom kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان وأنزل على قلوبنا سكينة واهدنا إلى صراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik semua dikasihi Allah Ta'ala, Aurah Azira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya semua sekali. Mudah-mudahan malam ni semua beroleh taufik hidayah Ta'ala, beroleh kesihatan, rezekna sihatan wassalamah. Allah rezekikan kepada kita semua kesihatan dan keselamatan, walafiah, keseluruhan daripada kebahagiaan, kegembiraan dalam afiah itu sendiri. Rezekna sihatan wassalamah wa irfa'na min kulli bala wa waba'in, dan Allah selamatkan kita, jauhkan kita daripada wabak yang melanda ini dan daripada bala-bala ataupun ujian-ujian yang Allah Ta'ala tentukan ke atas kita semua. Allah rezekikan kepada kita untuk beroleh keupayaan untuk melaluinya dengan baik, insya-Allah. Baik semua yang dikasihi Allah Ta'ala, insya-Allah malam ni kita masuk pada tajuk
sabar itu ada keperluannya. Adalah keperluan, suatu keperluan. Sabar itu suatu keperluan. Okey, baik semua sekali. Suara saya okey ya? Mudah-mudahan, insya-Allah. Sekiranya apa-apa maklumkan dengan segera ya. Baik semua yang dikasihi Allah Taala. Dalam perbincangan kita malam semalam telah kita uraikan dan fahamkan kepada kita semua, insya-Allah Allah rezekikan kefahaman. Tengku Azhar, okey, sound okey. Okey, baik, terima kasih. Yang mana kita bincang daripada ingat lagi tak surah apa? Surah Fussilat ayat ke-34. Surah Fussilat ayat ke-34, yang mana kita nak melalui satu fasa kesabaran dalam diri, yang kita bangunkan sifat sabar dalam diri, yang mana tidak ada keupayaan melainkan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dan kita bincang tentang bagaimana kebaikan itu kita boleh tolak, setiap daripada kejahatan itu kita boleh tolak dengan kebaikan. Dan sehinggakan orang yang merasai kepada kita permusuhan, rasa tak puas hati dengan kita itu, Allah boleh datangkan satu rasa yang mana ke atas orang itu dia boleh menjadi waliyun hamim, yang mana dia boleh menjadi membela ke atas kita atau teman setia kepada kita, dan mana kita tidak ada keupayaan untuk memikirkan macam mana ini boleh berlaku, melainkan semuanya dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka kita pun dibagi tahu oleh Allah Ta'ala, wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hadzin azim. Maka kita tidak ada keupayaan ini, melainkan ianya anugerah daripada Allah Ta'ala ke atas orang-orang yang membangunkan sifat sabar dengan sebaik mungkin, yang mana suatu anugerah ini diberikan oleh Allah Ta'ala, direzekikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, yang mana kita bakal memperoleh suatu keberuntungan yang besar di akhirat nanti. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka bila dikatakan sabar itu adalah suatu keperluan, maka Al-Quran amat menitik beratkan sabar yang mempunyai nilai yang begitu besar dalam agama dan akhlak. Sebab itulah dalam awal-awal pertemuan dahulu, dan saya selalu selit-selitkan di antara pertemuan kita, makna sabar itu sendiri, yang mana yang memberi makna yang besar. Kita maksudkan atau maknakan sabar mengikut standard Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesekali kita tidak memaknakan sabar dengan cara kita sendiri. Sekiranya dengan cara kita, saya selalu cakap, saya selalu ulang, agar kita faham benar tentang sabar, sekira dimaknakan dengan cara kita, kita tidak bertemu dengan kefahamannya. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sebab itu sabar mesti difahamkan dengan cara Al-Quran dan sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Karena itu sabar bukanlah suatu kelebihan yang berbentuk sampingan atau sisipan. Sabar bukannya suatu benda yang kita boleh maknakan sampingan. Atau saya datangkan perbincangan malam ini antara keperluan dengan kehendak. Baik, apa yang kita boleh maknakan dengan sabar? Adakah ianya suatu keperluan atau ianya suatu kehendak kita? Kalau kehendak ni atas selera kita, kita rasa nak pakai, kita pakai. Kita rasa nak guna, kita guna. Waktu mana kita nak guna dan pakainya, kita mengikut cara kita, kita berasa ikut sedap kita. Itu kalau kita maknakan, kalau kiranya sabar itu suatu kehendak. Maka bila kita maknakan sabar itu suatu keperluan, bermaksud ianya adalah keperluan kepada diri kita, yang mana hampir setiap hari kita adalah orang yang memerlukan kepada sabar itu. Ianya suatu keperluan. Seperti mana dari maklumlah dengan telefon kita yang selalu berada kat tangan ni kan, adakah dia kehendak ataupun keperluan? Atau apa sahaja yang kita boleh letakkan sesuatu yang mana dalam kategori keperluan dan mana yang dalam kategori kehendak. Baik, kerana itulah semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Bila dikatakan sabar ini adalah suatu keperluan, bermaksud dianya adalah satu perkara yang mesti ada pada diri kita setiap masa,
dan mesti dibangunkan potensinya ke arah yang lebih baik. Maka ia adalah keperluan kepada setiap manusia bagi meningkatkan integriti kita, nilai diri seorang manusia, yang mana ianya bakal membahagiakan individu dan masyarakat. Dan itulah agama meletakkan bahawa orang yang meletakkan kesabaran ini sebagai satu keperluan utama, maka ia akan berjaya pada keperluannya di dunia dan juga akan berjaya dengan kehidupannya di akhirat nanti. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka kena ingat, sabar adalah keperluan di dunia. Sabar adalah suatu keperluan di dunia. Sabar bukan lagi keperluan di akhirat. Dia adalah keperluan di dunia. Kenapa? Baik, kita ambil satu daripada petikan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Tur ayat ke-14 hingga ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahu azim. Ini adalah api neraka yang dahulu kamu dustakannya. Maka apakah ini sihir ataupun apa yang kamu nampak ini, ataupun apa yang kamu tidak nampak selama ini? Rasakanlah bakarannya. Kemudian sama ada kamu bersabar ataupun tidak bersabar, sama saja kepada kamu, kerana kamu dibalas terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Okey, baik. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Jelas ya? Apa yang kita nak bagi tahu, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat sini? Ya, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa sifat sabar kepada kita semua keperluannya di dunia. Sebab di akhirat nanti, bila mana ada golongan yang mendustakan firman Allah Ta'ala, ada mana manusia itu mendustakan sabdaan Rasulullah, apa saja daripada manusia yang mendustakan seluruh daripada kehidupan di dunia ini dengan syariatnya, dengan perundangannya, mereka di kalangan kita yang Islam mendustakan dia, maka Allah Ta'ala bagi tahu di akhirat nanti akan dipertontonkan kepada mereka. Inilah bendanya. Ataupun orang-orang Quraisy menuduh, kafir Quraisy menuduh Rasulullah melakukan sihir. Ini yang kamu katakan sihir. Lihatlah, maka rasalah bakarannya. Maka apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kemudian kamu rasalah, kemudian sama ada kamu ini bersabar ke tak bersabar ke, maka sama sahaja bagi kamu. Kerana kamu dibalas terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Di mana? Di dunia. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang dikasihi Allah Ta'ala, seperti biasa, mulakan kuliah kita, majlis kita pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan masuk kepada tajuk perbincangan kita malam ini. Tadi adalah pengukuhan dan huraian dalam perbincangan malam semalam. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka kita pernah maklumlah bahawa keperluan dunia pada saat hari ini adalah memerlukan kepada kesabaran. Ialah untuk melalui pada saat hari ini. Semua sedia maklum kita dah masuk fasa yang kedua dan ura-ura mengatakan kita akan masuk fasa yang ketiga, mungkin sampai fasa keempat dalam PKP COVID-19 ini. Wallah Ta'ala a'lam. Semua ini dalam pengetahuan dan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh yang demikian, kita lalui fasa ini dengan penuh keimanan, dan ianya suatu keperluan untuk diri kita untuk membangunkan potensi sabar saat hari ini. Kerana apa? Kerana kita saat ini kita berkumpul dengan seisi keluarga. Selama ini mungkin setengah daripada setengah mereka adalah orang yang jauh dengan keluarga. Mungkin selama ini mungkin seorang suami pulang bekerja hingga lewat malam, tidak mengenal anak dengan begitu dekat. Waalaikumsalam Hafiz. Mulakan dengan Al-Fatihah. Mungkin seorang isteri selama ini bekerja sehingga rumah tangga pun tidak dapat fokus dengan sebaik mungkin. Sama juga dengan suami. Ataupun seorang anak yang tak dapat, yang tidak bersama dengan keluarga selama ini dalam
tempoh yang begitu lama, mungkin berlaku berbagai perkara. Saya dapat maklum kawan-kawan kata bagi yang bincangkan ada juga berlakunya kekanasan rumah tangga katanya. Ialah dengan keadaan sekarang, selama ini kita tak lihat anak kita yang membesar. Selama ini mungkin di luar sana lebih mempercayai anak kawan-kawan. Tiba berada dalam rumah, kita lihat tingkah laku anak lelaki, anak perempuan dengan perangai, dengan perkataannya apa semua. Allah Ta'ala alam. Maka saat ini adalah satu yang mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita apa yang telah kita kejar selama ini dalam kehidupan dunia. Dan saat yang mana Allah kumpulkan kita dengan satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang dikerungi oleh manusia, Allah kumpulkan kita semua saat bersama dengan keluarga, maka saat itu kita boleh mengenal hati budi seorang suami, hati budi seorang isteri, boleh mengenal bagaimana perangai anak-anak kita. Allah Ta'ala alam. Maka inilah, dengan cara inilah perlu kita membangunkan sifat sabar itu diuruskan dengan sebaik mungkin, kerana kita berada dalam satu keadaan yang memerlukan kesabaran menghadapi semua daripada ujian Allah Ta'ala. Bukan hanya kita sahaja, malah seluruh daripada umat manusia, sama ada beriman, tidak beriman, kafir ataupun tidak, Islam ataupun tidak, mereka melalui semua fasa ini dengan sebaik mungkin. Baik, insya-Allah Ta'ala, amin. Dan itulah sabar ini menjadi satu keperluan ke atas diri kita. Dalam keadaan ini saya nak datangkan satu contoh lah. Bila mana menjadi keperluan, saya yakin dan semua dikasihi Allah Ta'ala pernah melalui satu fasa dalam kehidupan yang diduga oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam pergaulan kehidupan saya jumpa dengan kawan-kawan yang dalam urusan perniagaan bisnesnya satu ketika dahulu cemerlang, hebat, tiba satu masa Allah duga dia balik dengan menyebabkan seluruh daripada harta bendanya ditarik semua sekali. Maka keadaan ini yang membezakan, iaitu saat dia berada pada satu kedudukan yang hebat satu masa dahulu, dia melalui fasa kehidupan, dia menyatakan bahawa itu adalah daripada usahanya, itu daripada kerajinannya, bijak dia dalam menguruskan sebuah perniagaan ke ataupun sebuah kerjayanya dengan sebaik mungkin. Itu adalah ketekunan dia. Bila masa dia diuji oleh Allah Ta'ala, dia kembali kepada fitrah ataupun kembali kepada kesukaran dalam sebuah kehidupan itu, maka apa yang berlaku? Saat itulah datangnya perkataan sabar. Datangnya perkataan sabar. Sama ada sabar daripada seorang kawan untuk bagi tahu kepada dia engkau lalui kehidupan ini dengan sabar, ataupun sabar itu datang daripada mulutnya sendiri, kata aku mesti sabar melalui dugaan ini. Baik, ini yang hadirin yang kita nak fahamkan keadaan supaya jangan jadi sabar itu menjadi suatu perkara yang terfitnah dengan perkataan, dengan kehidupan kita sendiri. Baik, maka pada malam ini kita bincangkan satu daripada bukan satulah, ada beberapa daripada sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak kaitkan dengan surah Fussilat dalam perbincangan yang lepas. Surah Fussilat pada ayat yang ke-35, wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa zu hadzin azim, bahawa kesabaran seseorang itu tidak akan mampu dan tidak mampu untuk dilakukan, tidak diperolehi dengan mudah, melainkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Kita kukuhkan dengan sabdaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ajabal li amril mu'min. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajabal li amril mu'minin. Suatu ajaban ni, satu ketakjuban, satu perkara yang wow dalam bahasa kita. Wow, hebat engkau dalam perbuatan orang-orang yang beriman. Ajabal li amril mu'min, suatu perkara yang hebat, keajaiban ataupun ketakjuban atas urusan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Saya semua yang dikasihi Allah Ta'ala, anda bersama dengan saya saat ini yang dikasihi Allah Ta'ala, orang yang beriman. Ajaba li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khairan. Apa sahaja daripada urusan dia, apa sahaja daripada urusan dirinya, kullahu lahu khairan, adalah baik bagi dirinya. Baik, saya ulang. Hadirin dengar baik-baik.
Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Yang baru bersama dengan saya, sila mulakan dengan Al-Fatihah dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepahaman dan berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis sahih yang mana Rasulullah bersabda, ajaba li amril mu'min, satu keturujaan ataupun ketakjuban ataupun kehebatan atas urusan orang-orang beriman, inna amarahu kullahu lahu khairan, atas semua urusan ke atas dirinya semuanya adalah baik. Walaysa zalika li ahadin illa li mu'min, dan tidak adanya yang boleh meletakkan seluruh kehidupan, seluruh daripada urusan adalah baik. Tidak ada keupayaan itu melainkan orang itu illa li mu'min, melainkan orang itu benar-benar beriman. Baik, relate tak? Match tak tadi dengan ayat Fussilat ayat ke-35? Okey, ada kombinasi dia ada kan? Bermaksud orang sesiapa sahaja daripada yang beriman, benar-benar beriman, dia tidak boleh meletakkan seluruh daripada urusan kehidupannya semuanya baik, melainkan orang itu benar-benar beriman. Kalau tak, dia akan mempertikai paling utama dalam qada dan qadar Allah Ta'ala. Baik, apa buktinya? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, inna asabathu sara'a syakara fakana khairan lahu. Bila mana orang itu ditimpa musibah kesenangan, dengar baik-baik, orang itu ditimpa musibah kesenangan, maka dia bersyukur dengan kesenangan itu, fakana khairan lahu, maka ianya baik untuk dirinya. Wa inna asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, manakala dia ditimpa pula dengan musibah kesusahan, kemudaratan, sabaran, maka ia bersabar, fakana lahu khairan lahu, maka ia adalah satu juga baik pada dirinya. Apa yang dimaksudkan? Bahawa inilah suatu ketakjuban, satu keterujaan ataupun kehebatan bagi seorang yang beriman. Kerana apa? Sama ada dia diduga dengan musibah kebaikan. Ini pelik hadisnya Rasulullah, Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang maknakan sebagai direzekikan dengan kelebihan dari sudut harta ke apa semua. Namun perkataannya asabathu sarra'a dengan asabathu dharra'a, keduanya bermakna musibah. Musibah kebaikan. Kerana apa? Musibah kekayaan. Ada orang yang mana saat Allah limpahkan dengan pada dirinya sebuah kekayaan dengan harta yang banyak, maka saat itu berhadapan dia dengan musibah untuk mengurus kekayaan itu, kerana orang yang benar-benar beriman saja mampu menguruskan apa saja kekayaan yang Allah Ta'ala limpahkan dengan penuh ketakwaan. Sekiranya tidak, maka kita lihatlah bagaimana Allah menduga, Allah menguji seseorang dengan kehidupan yang penuh kekayaan, kemewahan, maka dia menjadi manusia yang kufur, sehingga kan sukar bagi dirinya untuk mengurus kekayaan dia itu, menyebabkan dia, saya ulang, ada setengah daripada setengah itu menjadi kufur dengan nikmat Allah Ta'ala dengan sebab kemewahan dan kekayaannya itu. Wa'iyyazubillah, mudah-mudahan kita dilimpahkan suatu kekayaan jiwa dan raga hati kita dengan keimanan. Allah rezekikan kita dengan kekayaan dunia, mudah-mudahan kita dapat menguruskan kekayaan itu dengan sebaik mungkin. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Maka saat mana dia diduga pula dengan kemudaratan, maka orang itu juga adalah orang yang bila mana dia benar-benar beriman, saat itulah dia berkata perkara itu juga baik bagi dirinya. Baik juga bagi dirinya. Diduga dengan musibah kekayaan baik bagi dirinya, maka diduga dengan musibah kemudaratan juga baik bagi dirinya. Waalaikumsalam Ustaz, selamat datang. Fatihah Ustaz. Mulakan majlis ilmu dengan Al-Fatihah. Baik, semua ini yang dikasihi Allah Ta'ala, suatu kepelikan, suatu ketakjuban yang di hadis riwayat Muslim, bagaimana melihat nilai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memahami makna kepada sabar itu. Bila mana ditanya kepada Rasulullah, mahwal iman, fa innal iman nisfani, nisfu fis sabru wa nisfu fis syukur, wa huwa min iman
bimanzilatir ra'si minal jasadi fala ima liman la sabara lahu kama annahu la jasada liman la ra'sa lahu. Bila ditanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa itu iman, iman itu terbahagi kepada dua, separuh berada pada sabar, separuh ada pada syukur, dan iman itu pula adalah menjadi kepala kepada jasad. Tidak adanya ni iman pada seseorang itu bila mana tiadanya kesabaran ke atas dirinya. Seumpama tiadanya dipanggil satu jasad yang sempurna bila mana tiadanya kepala atas diri, atas jasad itu. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka kita fahamlah di sini bahawa sabar itu adalah suatu keperluan ke atas diri kita bila mana nak menjalani sebuah kehidupan dunia pada saat ini. Maka saat itulah kita memerlukan kesabaran, seperti contoh yang saya datangkan tadi, agar kita faham jangan letakkan kesabaran itu sebagai kehendak. Seperti mana orang itu melalui satu fasa tadi kan, diuji Allah Ta'ala, direzeki kepadanya limpahan sebuah rezeki, sampai pada satu tahap Allah tarik balik, tersungkur dia jatuh, baru disitulah baru dia membicarakan tentang sabar, baru dia nak sebut kataan semoga aku diberikan kesabaran dan pelbagai. Maka kita nak bagi tahu sabar adalah keperluan, bukannya kehendak. Sabar adalah keperluan yang mesti dibangunkan setiap masa. Potensinya untuk sampai kepada tahap kesabaran, sampai tahap penyabar, dikuatkan kesabaran itu, bukannya ia sebuah kehendak yang kita berasa nak pakai bila, yang kita berasa nak guna bila. Maka kita menjadi orang yang salah faham dalam pengurusan sabar. Baik, semua yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, maka saya nak kongsikan malam ni semua yang dikasihi Allah Ta'ala bahawa makna sabar yang mutlak mengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna sabar yang mana kita boleh lihat di sini bahawa perlunya sebuah kesabaran pada saat ini, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri teladan yang utama untuk kita melihat bagaimana Rasul Muhammad menunjukkan cara menguruskan kesabaran. Okey, baik. Ada beberapa tip insya-Allah yang boleh saya kongsikan. Yang mana tip ini yang selalu saya kongsikan dalam training ataupun program-program yang saya anjurkan di luar sana. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sebagai makluman lah sedikit. Sebenarnya tajuk seni pengurusan sabar ini dalam setahun dua ni baru saya bawa dalam konteks kuliah. Dalam tahun 2018 ke 2019 macam itulah baru saya mulakan dengan kaedah penyampaian mengikut cara kuliah. Kalau tak sebelum ni ilmu tentang pengurusan sabar ini saya mulakan dengan dalam bentuk training, dalam bentuk kursus, dalam bentuk bengkel, di dalam mana-mana jabatan. Jadi melihat kepada keperluan yang mana saya boleh bawa dalam konteks kuliah, barulah saya perkenalkan di mana-mana masjid dan surau. Sebelum ini, masa mula-mula saya perkenalkan seni pengurusan sabar di mana-mana corporate, mereka meletakkan satu gambaran pertama. Ini macam kuliah lah ni, macam tu. Ini macam kuliah. Sebab klien saya yang pertama sebuah syarikat oil and gas, Bumi Putra, seorang datuk jemput saya. Dia bagi tahu kepada staf dia, semua CEO dia, dia punya general managernya, semualah staf dia, kata apa, kamu tak akan mendengar perbincangan tentang sabar ini, melainkan pada hari ini saya bawakan kepada kamu semua dalam bentuk training. Kalau tak, kamu akan faham perbincangan tentang sabar ini adalah dalam konteks kuliah. Itu masa tu dia jemput saya untuk sampaikan kepada staf-staf dia. Satu-satunya syarikat yang pertama menjemput untuk membentangkan topik pengurusan sabar profesional. Tabarakallah sanul khaliqin.
dan saya masih lagi berhubung dengan dia. Mudah-mudahan dia senantiasa dalam taufik hidayah Allah Ta'ala, dia memudahkan segala urusan, insyaAllah Ta'ala, amin. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala, maka kita datangkan satu makna sabar dalam makna yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan betul-betul, sebab perkara ini dalam training kita akan bawa dalam bentuk dalam bentuk aktiviti. Malam ini ada menjadi seorang yang pencatat. Baik, ceritanya daripada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kejap radhiyallahu anhu marra. Okey. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mar'atin tabaqi inda qabri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu melintasi di sebelah bil mar'ati, seorang perempuan yang sedang menangis teresak-esak di sebuah perkuburan. Dia riwayat mengatakan Rasulullah datang daripada sebuah musafir bersama dengan para sahabat melalui sebuah tanah perkuburan, dan saat itu ada seorang perempuan yang sedang menangis teresak-esak di kuburan. Bila sampai sebelah perempuan ini, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melafazkan perkataan dengan betul-betul. Rasulullah sebut ittaqillah wasbiru, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Kepada siapa? Perempuan yang sedang menangis teresak-esak di kuburan. Perempuan yang sedang menangis teresak-esak di kuburan, Rasulullah menyebut perkataan ittaqillah wasbiru, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Baik, qalat, kata perempuan tadi yang sedang menangis teresak-esak, ilaika alni, pergi engkau daripada aku, jauhkan diri engkau daripada aku. Soalan tu, ilaika anni, jauhkan engkau daripada aku. Perempuan itu kata pada siapa? Kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka lam nusibu bi musibati, sesungguhnya engkau tidak mengetahui penderitaan, nasib ataupun lagi rasa yang aku tanggung pada saat ini. Fa innaka lam musibati, kamu tak merasai perasaan aku menanggung penderitaan ini. Gitu kita nak maknakan. Nak bagi tahu beratnya rasa bagi seorang perempuan ini menanggung musibah. Mungkin atas kematian siapa tidak diceritakan, mungkin di kalangan ahli keluarga, kerana dia tabqi inda qabri, dia menangis dengan teresak-esak. Menangis dengan bersangatan. Maka dia kata kepada Rasulullah, ilaika anni, pergi kau daripada aku, jauhkan kau daripada aku. Walam fa innaka lam nusiba bi musibati walam ta'rifuhu, kau tidak mengetahui, kau tak tahu pada siapa aku tangisi ini. Pada siapa aku tangisi ini, kau tak tahu. Maka apa yang berlaku pada Rasul Muhammad SAW? Okay. Pasti Rasulullah adalah berlalu. Sebabnya orang yang berada di sekeliling itu, rupanya masa dia berkata itu ada orang yang memerhatikan. Faqila laha, berkata orang yang berada di sekitar itu berkata, innahun nabi, sesungguhnya itu adalah nabi. Innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rupanya perempuan yang sedang menangis tak esak-esak, dia tak kenal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan dia bukan daripada bumi orang, daripada Madinah, daripada luar. Allah Ta'ala alam. Cuma nak bagi tahu bahawa diberitahu kepada perempuan itu, innahun nabiyyu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah nabi. Fa anta baban nabi, fa atatal baban nabi. Dikisahkan perempuan itu tadi bila tahu bahawa itulah Rasul Muhammad, maka dia pun bersegera pergi ke pintu rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
falamma tajida indahu bawabain, nak masuk ke dalam rumah Rasul Muhammad ada dua pintu. Pintu pertama tak ada yang menjaga, pintu kedua tak ada sahabat pun yang menjaga. Kedua-dua pintu, pintu pertama daripada luar pagar sana, perempuan itu ketuk, tak ada orang jaga, terus dia masuk sampai kepada pintu utama dan dia mengetuk pintu. Faqalat, saat itu Rasul Muhammad SAW sendiri yang membuka pintu dan melihat perempuan itu. Perempuan itu berkata apa? Lam a'rifka, aku tidak mengetahui engkau, aku tidak mengenali engkau ya Rasulullah. Kalau kata lain kita diiringi dengan minta maaf dan apa semua, cuma dikatakan lam a'rifka, aku tidak mengetahui dan mengenali engkau ya Rasul Muhammad. Maka apa yang Rasulullah datangkan? Makna sabar yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innamas sabaru inda sidmatul ula. Apa dia? Innamas sabaru inda sidmatul ula. Sabar itu sewaktu hentaman pertama. Sabar itu sewaktu hentaman yang pertama. Mana hentaman yang pertama yang kita maknakan, yang kita boleh faham? Hentaman yang pertama, iaitu satu musibah yang berlaku masa kita dengar, mula-mula sekali kita dengar musibah itu berlaku. Contoh ginilah hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Ada pengalaman kereta disondol. Kereta kita dicium oleh orang lain, ataupun kita cium kereta belakang kereta orang. Pernah? Ataupun ada satu musibah yang berlaku kat atas diri kita. Maka sabar itu inda sidmatul ula, masa hentaman pertama. Pam pertama itu apa yang kita buat? Di situlah ukuran sebuah kesabaran. Ukuran sebuah kesabaran. Sabar dari sudut mana? Sabar dari sudut pengurusan lidah kita, sabar dari sudut pengurusan emosi kita saat waktu itu. Suatu hentaman pertama itu, tolong bertanya kepada diri, apa yang kita sebut selama ini? Cuba respon sikit. Apa yang kita buat saat hentaman pertama yang berlaku kepada diri kita? Apa yang kita buat? Maka di sinilah nilai sebuah kesabaran diukur ke atas diri kita. Dalam selepas saya, biasanya dalam training, selepas habis saya datangkan cerita ini, saya datangkan satu kertas yang mana saya namakan kertas itu canvas. Sabar itu cinta, ataupun canvas prop. Dalam bahasa training saya panggil prop, Professional Passion Practitioner Program, yang mana pada kertas itu rujuk kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rupa-rupanya kita boleh ukur laras ataupun level kesabaran kita, di mana hilang keupayaan sabar itu, di mana memuncak kesabaran kita, semuanya boleh diukur. InsyaAllah satu masa ada kelapangan, ada ruang, kita boleh berkumpul, saya boleh agihkan, kita boleh uji dan kita lihat bagaimana sabar kita selama ini. Balik semula kepada hadis yang dibincangkan tadi, yang mana dimaknakan sabar itu, selain daripada makna sabar yang telah kita bincangkan sebelum ini, apa dia? Menahan diri dalam ketaatan, atau kemudian mencegah diri dari melakukan kemungkaran, kemudian menerima segala ketentuan. Sabar itu adalah menahan lidah daripada mengeluarkan perkataan kesat atau makna-makna yang datangkan. Maka Rasulullah Muhammad SAW datangkan makna yang lebih khusus, innamas sabru inda sidmatul ula, maka sabar itu sewaktu hentaman pertama. Okey. Balik pada situasi ini, apa yang kita buat saat datang hentaman pertama itu? Maka di sinilah bertanyalah pada lidah kita, apa yang kita lafazkan. Apa yang kita lafazkan berkenaan dengan yang boleh merujuk kepada sabar. Maka perbagailah berlaku, seperti kita datangkan contoh tadi. Apa dia? Contohnya seperti kita sebut apa? Pocok mak kau. Pocok mak kau lah keluar mula-mula. Kita balik dulu. Kita nak relatekan dengan ayat daripada surah Yusuf, ayat yang ke-90. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Lihat surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-90.
Pertama-tamanya kisah melatah secara tiba-tiba, kata Aswad amboi. Melatah apa tu Aswad? Opocot. Ya ke melatah? Kesebut apa ni? Sebut apa ni? Baik. Tengok dulu surah Yusuf ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadza akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqillaha wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sewaktu peristiwa Nabi Yusuf melalui fasa sebuah kehidupan dia, kemudian beritanya disampaikan kepada Nabi Yaqub. Apa yang Nabi Yaqub sebut? Dia sebut apa antara lain? Fasabrun jamil. Aku bila tak dengar satu musibah berlaku ke atas dirinya tentang kematian Nabi Yusuf yang direkod cerita oleh saudaranya, saat itulah Nabi Yusuf berkata fasabrun jamil. Dan bila sampai saat Nabi Yusuf melalui satu fasa kehidupannya, sehingga mana sampai pada peristiwa yang mana dia mula memperkenalkan diri, dan dia berkata bahawa aku ini Yusuf dan ini saudaraku, sungguh Allah telah melimpahkan kurnianya kepada kami, sesungguhnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang baik itu. Baik. Poin pertama, pada perkataan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan yang menangis teresak-esak tadi, ittaqillah wasbiru, maka sabar ini dia mesti dikaitkan dengan ketakwaan. Sabar ini dia mesti kaitkan dengan ketakwaan. Tinggi kesabaran seseorang, aras kesabaran seseorang itu, maka tinggilah ketakwaan seseorang itu. Dia adalah yang saling melengkapi antara sabar dengan ketakwaan. Kerana kita dah maknakan sabar tadi adalah iman. Sabar itu adalah iman. Sebab apa yang disabdakan Rasul Muhammad SAW tadi, al-imanu nisfani, nisfu fis sabr wa nisfu fis syukur. Iman itu ada dua, separuh ada pada iman, separuh ada pada syukur. Baik, saat Rasulullah kata kepada perempuan itu, ittaqillah wasbiru, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan bersabarlah kamu. Okey, nampak ya? Orang yang menguruskan kesabarannya dengan penuh ketakwaan, maka saat itulah nilai kesabarannya itu terbaik. Takwa itu apa? Kita maknakan sabar, takwa selama ini adalah takut kepada Allah. Betul. Kalau kita datangkan makna yang lebih jauh, iaitu apa dia takwa? Menjauhkan, menjarakkan, memisahkan, meminggirkan, ataupun apa sahaja yang kita boleh maknakan agar sesuatu yang berupa maksiat ataupun perkara yang tidak baik, kecil, tidak masuk kepada hati kita. Menjauh, menjarakkan sesuatu yang berupa dosa ke dalam hati kita. Menjauhkan, menjarakkan, memisahkan, meminggirkan atau apa saja sesuatu yang berupa dosa ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita, jauh dan jarakkan. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala, saya yakin saat kita melakukan satu perbuatan yang mirip, berupa atau yang menghampiri kepada dosa, saya yakin orang yang beriman percaya bahawa ia sedang melakukan perbuatan yang berupa dosa itu. Dia tahu saat dia buat itu. Yang sedang dalam bergelumang dengan dosa pun dia tahu perbuatan dia itu adalah berdosa. Betul ya? Maka saat itulah kita tahu, maka kita ambil atas nilai takwa, kita menjauh dan menjarakkan. Baik, apa yang nak dicontohkan tadi? Bila mana as-sabru inda sidmatul ula, saat sabar itu datang pada hantaman yang pertama, maka selama ini apa yang telah kita latih pada lidah kita? Apa yang telah kita latih pada lidah kita selama ini? Sekiranya kita latih dengan, Masya Allah, tabarakallah, wa yazubillah, dengan perkataan-perkataan yang berupa kepada carutan. Kita mencarut, kita maki, kita hamun, kita kata perkataan-perkataan yang bagus, perasaan tak ada ruang nak bincang, siap kita nak saman, dan berbagai yang menunjukkan kepada kita nilai ketakwaan saat itu menipis.
ataupun tak ada. Sebab ittaqillah wasbiru, kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan kamu menahan keupayaan diri kamu tadi. Sabar yang kita maknakan menerima segala ketentuan. Kamu adalah orang yang bertakwa. Maka saat berlaku hantaman pertama, kita adalah orang yang beriman, kita adalah yang bertakwa. Apa yang berlaku? Maka setiap kali berlaku itu, Masya Allah, tabarakallah, lidah ini akan mengeluarkan satu perkataan yang baik. So kalau tak, ada satu kisah lah hadirin, bila berlaku hantaman itu, perempuan kereta dia kena langgar, dia sedang bawa kereta elok-elok, cantik-cantik, santai-santai, tiba datang satu kereta lain melanggar belakang dia, kekang melanggar. Oh, yang depan ni kata apa? Dia orang hebat, keluar, oh siap dah ni cari pasal dengan aku ni. Keluar tengok, wah, teruk kereta belakang. Apa hal dengan you ni? Bawa kereta tak pandai ke? Tak tengok orang ke? Bela. Akhir dia kata selepas habis carutan dan makian dia pun kata, sebaik I sabar dengan you. Oh, dahsyat tak? Sebaik I sabar dengan you. Dah lah guna perkataan nasib baik. I sabar dengan you. Habis yang selama ni duk maki, duk hamun apa semua tu, sabar sangat ke? Itu beza kan. Boleh dia kata, sebaik I sabar dengan you. Kalau tak, you gini pula. Masya Allah, tabarakallah. Masa dia menghamburkan perkataan yang pelbagai itu, dah pun hilang keupayaan sabar. Mungkin pada dia maksudkan dia sabar itu, dia tidak ambil tindakan lanjut. Apa dia? Dia tidak bersertakan dengan perbuatan fizikal. Apa dia? Mungkin dia belasah ke, ataupun sesuatu tindakan yang lebih jauh dia buat. Allah Ta'ala. Itu hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Oh, terbaiklah aswat. Allah Isah rasa, Masya Allah. Bagus itu. Sebab akan kalau perkataan Allahu Akbar, baik. Inilah satu daripada perkara yang berlaku. Boleh sebut Allahu Akbar. Terima kasih aswat atas latihan diri kita, yang mana selama ini pada hati kita adalah membesarkan Allah Ta'ala. Perkataan yang baik menyebut sesuatu yang mengagungkan Allah Ta'ala datang daripada hati yang membesarkan Allah Ta'ala. Sekiranya pada hati itu penuh dengan perkara-perkara yang mazmumah, yang diisi dengan perkataan-perkataan ataupun emosi-emosi atau rasa-rasa yang begitu dahsyat, yang selama ini jauh dengan Allah Ta'ala, maka akan keluar pada lidahnya mengikut apa yang daripada suara hatinya. Mana hati yang diisi dengan perkataan yang teruk, maka akan keluarlah lidah perkataan yang teruk itu. Bila hati itu keluar, diisi dengan sesuatu yang Masya Allah tabarakallah dan membesarkan Allah Ta'ala, saat itu dia akan membesarkan Allah Ta'ala. Lazim bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan bertakwa akan sebut Allahu Akbar. Betul lah. Faham kena tu Allahu Akbar. Allah. Dia pun tenang kejap. Maka disitulah Masya Allah tabarakallah, Allah bantu kita untuk memboleh sesuatu daripada ketenangan, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Sebab itulah tenang ini adalah suatu kemenangan pada kita sebenarnya. Tenang itu adalah suatu kemenangan kepada diri kita. Saya ambil tajuk tenang itu menang ini daripada sahabat saya, Ustaz Abdullah Bukhari, seorang lecturer di UIA. Kalau ada perasan dalam TV Hijrah ke, dia selalu keluar dalam program apa yang terakhir ni berkenaan dengan kiamat ke apa. Tu Ustaz Abdullah Bukhari, hadirin boleh tengok tafsir dia dalam website dia, dalam Facebook dia, Abdullah Bukhari. Barakallahu fiik. Antara petikan ataupun dia menceritakan tentang ketenangan ini adalah suatu kemenangan. Setuju, saya pun setuju, Masya Allah tabarakallah. Sebab ada dua sifat. Dengar baik-baik. Ada dua sifat yang mana sifat ini dicintai oleh Allah Ta'ala pada semua mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ada dua sifat. Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Ada dua sifat yang mana dua sifat ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Pertama, Al-Halim, iaitu sifat yang bijak ataupun matang dalam tindakan, atau dia seorang yang penyantun, dia sopan santun atau apa saja, yang berhemah makna.
yang kita boleh maknakan. Halim, atau boleh dimaknakan juga sebagai satu tahap kesabaran yang tertinggi, yakni penyabar. Halim, iaitu sifat yang dicintai Allah Ta'ala. Lebih lagi dia bijak dalam bertindak. Kemudian wal anatu, orangnya pula adalah tenang, yakni tidak gapah-gapah, tidak terburu-buru, tidak dia tergesa-gesa untuk bertindak, melainkan dia adalah orang yang cakna, dia adalah orang yang meneliti, orang yang berhemah sebelum bertindak. Dua sifat ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Melihat tahap keupayaan kita membangunkan dia, tahap mana? Iaitu sifat orang yang sopan santun, bijak dalam tindakan dia sebelum bertindak. Kemudian dia Al-Halim, dan Al-Anatu, orang itu adalah tenang. Tenang, kena ingat betul-betul, tenang satu sifat adalah sifat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tenang tidak mampu kita perolehi dengan apa cara daripada usaha kita selama ini. Kita kata, aku nak masuk hutan lah kejap. Oh, kenapa Syekh? Tuan nak masuk hutan? Aku nak pergi cari ketenangan. Hadirin ingat, masuk hutan tu tengok tenang bergayut-gayut dekat pokok, juntai-juntai dekat pokok, boleh petik macam buah macam tu. Orang kata, Syekh nak ke mana tu? Tuan nak ke mana? Saya nak pergi ke Tasik lah. Kenapa kat Tasik? Saya nak pergi cari ketenangan. Tuan-tuan ingatkan tenang tu golek-golek ataupun tenang tu berenang-renang dalam Tasik macam tu? Boleh ambil macam tu? Boleh pancing begitu? Contoh. Pergi ke air terjun, masuk hutan belantara, tengok kat air terjun nak cari ketenangan. Ada? Tak, saya pernah pergi pada trip memancing dekat Kenyir. Pihak pengurusan kata bila masuk ke Kenyir itu nanti, boleh masuk kawasan pedalaman dia, semua talian komunikasi tak ada. Tiba seorang hamba Allah Ta'ala itu duduk atas houseboat yang atas di 3 tingkat, naik atas sekali, pegang telefon, duduk gitu. Pegang telefon. Oh, tanya, buat apa tu? Tak ada line lah kat sini. Dia kata, sibuk lagi nak cari line telefon. Allahu Akbar. Habis kata datang masuk hutan buat apa? Kata nak cari tenang. Buat apa? Kisah dengan nombor, dengan coverage tu, dengan telefon tu. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, nak bagi tahu bahawa tenang ini adalah anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana kisah yang berlaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dalam peristiwa hijrah, berada dalam Gua Thur, tak kala berada dalam kegelisahan yang tertentu, keadaan yang memuncak rasa risau. Dalam keadaan itu yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Rasul Muhammad membacakan satu daripada firman Allah Ta'ala. Saat itu wahyu turun. Apa dia? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka, iaitu kepada siapa? Rasul Muhammad SAW, dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar. Seperti juga yang Rasulullah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bukti bahawa ketenangan ini adalah milik Allah Ta'ala. Dia menganugerahkan kepada sesiapa yang mana orang itu membangunkan sifat-sifat terpuji, mahmudah ke atas dirinya, maka tenang itu akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi, dia membangunkan sifat sabar dengan sebaik mungkin melalui jalur ilmu, pengetahuan dia mengenai sabar ini mengikut kaedah Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka itulah yang perlu kita faham perbincangan kita pada malam ini, bahawa sabar itu adalah suatu keperluan. Bila kita nak pakai keperluan sabar ini, bila-bila masa selama kita menjalani sebuah kehidupan kita, dan saat mana kita diduga oleh Allah Ta'ala saat mendapat hentaman pertama tadi, maka kita memerlukan kesabaran ini dengan sebaik mungkin. Maka soalan yang datang kepada kita, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Maka sebutlah perkataan-perkataan yang baik.
tolong ajar pada lidah ini yang kecil ini, dia menjadi asbab kepada syukur dan dia menjadi asbab kepada kufur, dia menjadi asbab tuannya, pemiliknya ke syurga Allah Ta'ala, dan boleh menjadi asbab dia dihumbang ke dalam neraka Allah Ta'ala, wa iyazubillah. Lidah yang kecil ini, maka bangunkan pada lidah ini satu perkataan atau latihan yang mana dia boleh menyatakan sesuatu itu dengan baik. Bila saat datangnya ujian yang pertama ke atas dirinya, dia menyebut perkataan yang baik-baik. Apa perkataan yang baik-baik? Apa yang telah hadirin tahu dalam pengetahuan diri sendiri, selain memuji Allah Ta'ala, Allah Akbar, saat memuji saat menyebut perkataan yang baik sewaktu perbincangan berlaku itu, musibah dah pun berlaku, apa lagi yang kita boleh teruskan dengan perbincangan yang baik. Semua ini adalah daripada fasa latihan kat diri kita semua yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik, so itulah perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan keperluan sabar itu suatu keperluan. Sabar itu suatu keperluan. Ada plan nak buat kuliah kat kafe ke lepas Covid? Oh, insya-Allah. Insya-Allah itu memang dalam perancangan, kata Aswad. Aswad tanya, kafe saya dekat Plaza Perangsang, Seleke Cafe. Itu memang insya-Allah nanti yang bersama dengan saya dalam siri Sabar Itu Cinta sampai siri ke-6 dan siri yang seterusnya nanti, bila saya nanti akan buat kuliah Seleke Dengar di kafe saya nanti, insya-Allah saya akan jemput di sana. Insya-Allah akan kongsikan teknik apa tu dia punya canvas, macam mana kita dah boleh ukur kesabaran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah. Okay. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, cukup untuk malam ini. InsyaAllah ada kelapangan malam esok, saya akan kongsikan apa yang patut kita buat dengan lebih terperinci. Malam ini kita ambil dulu makna sabar mengikut standard Rasul Muhammad SAW. Kemudian sabar itu mesti diiringi dengan takwa, ittaqillah wasbiru. Mesti ada dalam dua situasi ini saling melengkapi antara satu sama lain, yang jadi satu keperluan ke atas kita membangunkan sifat sabar sepanjang hari dan sepanjang hayat kita. Direzekikan Allah Ta'ala ini kehidupan dengan baik, dan kena ingat dua perkara yang Allah cinta ke atas diri kita. Bila kita boleh bangunkan berserta dengan sifat sabar itu sendiri, iaitu ketenangan dengan juga tenang, dan kita adalah orang yang tidak penyantun, dipanggil apa tadi, yang matang dalam membuat keputusan. Tadi al-halimu wal anatu. Wal anatu, halimu wal anatu, iaitu orang itu mempunyai sifat yang sopan santun, bijak dalam bertindak, dan mempunyai ketenangan. Dua perkara ini bangunkan dengan baik, kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sabar Itu Cinta adalah satu daripada keperluan untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Kenapa saya namakan tajuk ini Sabar Itu Cinta? InsyaAllah kelapangan akan datang kita akan kongsikan lagi. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kadar itu perbincangan kita, sehingga bertemu lagi untuk malam esok insya-Allah seperti biasa jam 9. Dan mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberi manfaat untuk saya, mengingatkan lagi dan mengukuhkan lagi ilmu kesabaran yang perlu saya bangunkan. Perkongsian ini juga akan boleh memberi manfaat kepada semua yang bersama dengan saya pada malam ini. Dan jangan salah faham, selalu saya ingatkan, jangan salah faham dalam memaknakan sabar. Sekiranya kita maknakan sabar mengikut cara kita tidak bertemu dengan ilmu berkenaan dengan sabar, melainkan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, apa yang kita perlu buat? Berdoa, minta langsung dengan Allah Ta'ala. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan kita adalah orang yang bercita-cita untuk menjadi seorang yang penyabar atau yang beroleh kesabaran. Salah faham. Apa yang saya maknakan sangat jangan salah faham, sebab selama saya melalui
program ini melatih dan juga menganjurkan program pengurusan sabar profesional ini. Ada orang yang berkata, dia kata dia tak nak belajar ilmu tentang sabar kerana dia takut nanti diuji lebih teruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, ini salah faham juga ni. Saya ulang, kenapa puan dan tuan tak nak belajar tentang ilmu pengurusan sabar? Kerana saya takut diuji oleh Allah Taala. Beza orang yang beriman, kena ingat hadis yang dibacakan tadi, apa dia? Ajabali amril mu'min, satu keterujaan, ketakjuban bagi orang yang beriman. Apa dia? Semua urusan dia itu baik-baik belaka bagi orang yang beriman. Okey, insya-Allah kita jumpa malam esok, insya-Allah jam 9 kita sambung balik perbincangan kita berkenaan kesabaran itu suatu keperluan. Mohon maaf daripada saya, salah dan silap, tersasul kata, perkataan atau sesuatu yang tidak menepati maksud yang hadirin nak sebenar dalam perbincangan tentang sabar ini. Dan insya-Allah saya usaha dengan sebaik mungkin, dan sekiranya ada apa-apa persoalan, semua dikasih Allah Ta'ala, message bagi tulis kat depan ni, tak ada kan, komen je kat ni, komen saja. InsyaAllah ada kelapangan saya akan respon. Like and love, bagi like banyak-banyak, love banyak-banyak, bagi semangat pula untuk esok kita bertemu lagi. Dan share, mudah-mudahan atas usaha kita menyebarkan dakwah ini Allah redha dan berkati. Allah rezekikan kepada kita ketenangan dan rezekikan kepada kita kesihatan, kesabaran melalui seluruh daripada fasa kehidupan dan berhadapan dengan ujian pada saat ini. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon diri.